Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Mac bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Kurma Israel bolos masuk Malaysia dijual terang-terangan. Juga jual tapak lesen bazar Ramadan boleh ditarik. Baik, kita mulakan dulu dengan perkembangan kes pembunuhan Bella. Suasana di pekarangan kompleks Mahkamah Batu Pahat bertukar sayu selepas anak kepada Bella atau Mila Sharmila Samsusah, 32 tahun bertanya di mana ibunya. Reaksi Yusuf Abdul Fattah yang berusia 5 tahun itu dapat didengari selepas tuduh Muhammad Haikal Mahfuz dibawa keluar dari kamar Mahkamah Magistrate bagi sebutan semula kes tuduhan membunuh wanita itu pada Disember tahun lalu. Yusuf hadir ke mahkamah bersama adiknya Mariam Isabel ditemani ahli keluarga yang lain yang menanti di perkarangan kompleks mahkamah bagi mengikuti perkembangan kes tersebut. Mahkamah Magistrate menetapkan 22 April depan bagi mendengar permohonan izin memindahkan kes Muhammad Haikal yang didakwa membunuh Bella ke Mahkamah Tinggi Muar. Magistrate Suhaila Safiuddin menetapkan tarikh itu selepas pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Siti Khalijah Khalid telah menerima laporan forensik berhubung kes. Tarikh berkenaan turut dicadangkan peguam tertuduh Syahril Anwar dan tidak mendapat bantahan daripada pihak pendakwaan dan peguam pemerhati keluarga Bella iaitu Aminatul Mardiah dan Hafizah Hassan. Muhammad Haikal tiba di mahkamah pada jam 8 pagi dengan kawalan ketat pasukan keselamatan. Terdahulu, Bella dilaporkan gagal dikesan sejak 14 Disember lalu selepas keluar daripada rumah untuk ke kedai Dobi. Pada 24 Januari lalu, Muhammad Haikal dihadapkan ke mahkamah sebelum ini atas pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Teman lelaki Bella itu ditahan pada 19 Disember lalu atas dakwaan membunuh Bella. Dan ini pula kes suami jual isteri. Seorang guru antara 3 lelaki yang ditahan reman oleh Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas kesalahan memperdagangkan manusia. Magistrate Nur Mazrini Mahmud membenarkan ketiga-tiga suspek ditahan untuk siasatan selama 7 hari bermula hari ini. Ketiga-tiga suspek berumur 29 hingga 48 tahun ditahan di sebuah kondominium di Kuala Terengganu jam 2 pagi tadi. Mangsa seorang wanita berusia 29 tahun yang juga isteri kepada salah seorang suspek turut berada di lokasi ketika serbuan dibuat. Pemeriksaan lanjut turut menjumpai sejumlah wang tunai dan kondom di lokasi serbuan. Kesemua suspek direman selama 7 hari mengikut Seksyen 12/14 Akta Anti Pemperdagangan Manusia ATIPSOM 2007. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan berjaya merampas rokok putih serta minuman keras dianggarkan bernilai lebih 13 juta ringgit selepas 2 serbuan dilakukan di Klang, Selangor pada 26 Februari dan 1 Mac lalu. Pengarahnya Muhammad Hafiz Ishak berkata dari 2 serbuan itu seramai 5 lelaki termasuk 2 warga tempatan ditahan kerana disyaki terbabit dengan sindiket penyeludupan itu. Menurut Muhammad Hafiz, bagi kes pertama, anggota Penguatkuasaan Kastam Negeri Sembilan menahan dan menyita 3 kontena di Pelabuhan Klang Utara. Katanya pasukan menjumpai 97,200 tin dan 30,392 botol minuman keras pelbagai jenama dan saiz. Jelasnya nilai minuman keras yang disita termasuk cukai dianggarkan 3.2 juta ringgit. 2 lelaki warga tempatan berusia 40-an dipercayai ejen dan pengimport turut ditahan. Menurutnya, minuman keras itu dipercayai dibawa masuk ke negara ini tanpa melalui prosedur pengimportan sah bagi tujuan penjualan di pasaran tempatan dengan harga lebih murah. Jadi kes pertama ni adalah kes kita dapat daripada pelabuhan. Ya, pelabuhan, dan dia adalah transshipment sebenarnya. Dia declare sebagai transshipment yang dia nyatakan bahawa sepatutnya dia akan hantar ke negara yang lain.
Tapi kita dapati bahawa ada pengurusan kontena tu ada yang tidak mendapati peraturan yang kita ada lah. Jadi kita ambil kontena tersebut lah. Ya. Dari satu dari Dubai dan 2 dari China. Muhammad Hafiz berkata demikian pada sidang media di JKDM Negeri Sembilan di Seremban. Manakala bagi kes kedua, kata beliau, pasukannya menahan 5 kontena dan 2 lori di sebuah premis di Pandamaran, Pelabuhan Kelang kerana disyaki melakukan kesalahan mengikut Akta Kastam 1967. Katanya hasil pemeriksaan, pasukan menjumpai 591,000 paket rokok putih pelbagai jenama serta 51,936 tin dan 5,576 botol minuman keras pelbagai jenama. Beliau berkata kesemuanya tidak mempunyai label cukai dan disyaki barangan larangan import. Katanya nilai keseluruhan barangan yang disita termasuk cukai dianggarkan 10.2 juta ringgit dan merupakan rampasan tertinggi setakat ini. 3 orang ditahan iaitu pemilik premis berusia 50-an dan 2 pekerja asing untuk siasatan lanjut. Kerajaan Negeri Kelantan mengingatkan peniaga yang menjual lesen Bazar Ramadan kepada pihak ketiga demi mengaut keuntungan berganda bakal berdepan tindakan termasuk lesen ditarik. Pengerusi Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar, Hilmi Abdullah berkata, pihaknya akan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa supaya tiada peniaga cuba mengambil kesempatan dengan mengalibabakan lesen tapak kepada pihak ketiga. Kita bukan penganjur bazar, dia satu-satu peniaga yang akan minta konsesi lesen dengan kita. Kita keluarkan lesen, tapak tu dia milik, dia akan buka kepada ahli-ahli. Cuma kita beri ingatan supaya yang menerima tapak daripada pelesen janganlah dijual tapak tu pada pihak ketiga. Kita boleh membatalkan lesen kiranya yang menjual tu bukan yang mendapat lesen. Kita naik benda tu tak. Tapi ada aduan ke YB? Setakat ni belum lagi. Belum ada aduan lagi sebab belum bermula lagi. Dianggarkan hampir 200 tapak bazar Ramadan akan dibuka mulai esok di seluruh Kelantan. Kota Baru mencatat jumlah tertinggi dengan 26 lesen tapak telah diluluskan pihak berkuasa tempatan PBT. Secara purata, bayaran lesen tapak bazar yang ditetapkan di Kelantan bermula dari RM300 hingga RM3,000 untuk sepanjang bulan Ramadan. Pada masa sama, Hilmi turut mengingatkan peniaga supaya menitik beratkan aspek kebersihan selain menjual juadah pada harga yang berpatutan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas melawat tapak Madinah Ramadan di Kota Baru siang tadi. Madinah Ramadan sudah lebih 30 tahun dianjurkan kerajaan negeri setiap kali tiba bulan suci itu. Acara tradisi itu dijangka akan menarik lebih 50,000 pengunjung tahun ini. Pelbagai pengisian seperti berbuka puasa, solat tarawih dan ceramah agama bakal diadakan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat itu. Pusat Pengutan Zakat Majlis Agama Islam dan Persekutuan PPZ Mawib menyasarkan RM195.5 juta kutipan zakat keseluruhan sepanjang Ramadan. Dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Hakim Amir Osman berkata pelbagai inisiatif akan dilaksanakan melalui kempen Ramadan 1445 Hijrah dengan tema Nikmat Memberi, sekaligus mengajak masyarakat berkongsi rezeki bersama mereka yang kurang berkemampuan. 195.5 juta ini termasuk zakat harta sasarannya sebanyak 178 juta, zakat fitrah 15 juta dan juga wakaf tunai sebanyak 2.5 juta. Jadi jumlah keseluruhannya 195.5 juta. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan kempen Ramadan Nikmat Memberi di Ibu Negara siang tadi. Selain itu, PPZ Mawib juga menyasarkan 1.8 juta ringgit pembayaran zakat, membabitkan zakat harta, fitrah dan tunai. Sementara itu, melalui kempen tersebut, pelbagai program dan aktiviti menarik sepanjang Ramadan diadakan, antaranya aktiviti turun padang, program Let's Ngaji dan Satu Hari Satu Doa bersama penceramah Ustaz Don Daniel Don Biajid, Ramadan Rewards dan pelbagai lagi pengisian ilmiah. PPZ Mawib turut menyediakan ruang niaga kepada usahawan-usahawan asnaf melalui program Booth Asnaf Prono yang akan dibuka di kaunter-kaunter terpilih sebagai tanda sokongan dalam memperkasa ekonomi usahawan asnaf.
Selaras dengan moto PPZ Mawib memudahkan anda berzakat, pelbagai saluran disediakan bagi memudahkan urusan bayaran zakat sepanjang Ramadan. Untuk maklumat lanjut, layari www.zakat.com.my /Ramadan 2024 atau hubungi di talian 1300 88 5757 atau email kepada info@zakat.com.my. Kurma Israel dijual di Malaysia. Robek sensitiviti umat Islam. Kurma dari Israel dijual secara terang-terangan di pasaran tempatan. Dan lebih mengecewakan, kurma itu tertulis secara jelas dan nyata diimport syarikat dari Malaysia. Dan penjualan itu merobek sensitiviti umat Islam negara ini ketika negara haram itu sedang galak menyembelih rakyat Palestin di Gaza. Ini laporan hasil siasatan wartawan Hanisa Hasanuddin. Menjelang Ramadan, seperti kelaziman, orang ramai akan mula mencari buah kurma sebagai pelengkap bulan suci, termasuk saya. Kekangan masa dan kebolehgantungan kepada servis penghantaran membuatkan saya memilih untuk membeli kurma secara atas talian. Namun carian di platform e-dagang amat mengejutkan apabila saya terjumpa kurma dari Israel dijual di Malaysia secara terang-terangan. Lebih memeranjatkan, kurma itu diimport syarikat sendirian berhad di Malaysia. Bagi mengesahkan kehadiran produk dari negara haram itu, saya menyamar sebagai pelanggan dan masuk ke premis berkenaan di Petaling Jaya untuk melihat dengan mata kepala saya sendiri. Memang benar produk itu dipamer tanpa berselindung di dalam peti sejuk premis berkenaan. Di atas tangan saya secara jelas tertulis bungkusan itu mempromosikan produk of Israel. Lebih membimbangkan, turut tercetak kurma negara haram itu diimport dan diedarkan syarikat dari Malaysia, Matahari Sendirian Berhad. Bagi mengelak dari disedari pemilik, saya segera meninggalkan premis berkenaan. Dan bagi mendapatkan jawapan mereka, saya menghubungi syarikat beralamat di Klang, Selangor itu yang turut mempunyai gudang di sana. Ini alasan yang diberi. Actually, it's not directly from country to itself actually. It's from our kita punya supplier, but they want also I kena check dengan related department because this one I'm not sure. Matahari Sendirian Berhad. But it's not directly. But memang barat ni tak boleh, there's no import export directly to Israel lah. Saya masih menunggu maklumat lanjut berhubung pembekal yang disebut. Namun syarikat Matahari Sendirian Berhad masih belum memberi sebarang jawapan. Apa pun alasan yang diberi, mempromosi dan membantu ekonomi negara haram itu melalui penjualan produknya di negara ini tetap mencalar sensitiviti umat Islam. Ia juga menimbulkan tanda tanya bagaimana produk itu dapat menembusi pasaran negara. Sedangkan perdagangan ekspor dan import dengan Israel telah dihentikan sejak 50 tahun lalu. Apabila Perdana Menteri ketika itu Tun Abdul Razak mengarahkan pengharamannya pada 5 Mac 1974. Malah pada 20 Disember 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas dalam menentang kekejaman Israel dengan mengharamkan kapal negara haram itu berlabuh di Malaysia. Menjual dan mempromosi produk dari Israel ini juga dilihat tidak selari dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bulan lalu yang mahukan Malaysia lebih vokal menyuarakan pendirian dalam isu Palestin. Sehingga kini lebih 30,000 rakyat Palestin di Gaza telah menjadi korban kerakusan Israel dan kita masih berjual beli dengan negara itu. Kurma negara haram Israel yang bocor masuk ke sepadan negara jelas mempermainkan sensitiviti umat Islam. Usaha jihad ekonomi dalam memboikot segala macam jenis perdagangan dengan negara Zionis kini diperlekehkan dengan kewujudan produk ini. Komitmen kepimpinan negara jelas, tetapi bagaimana kurma Israel ini boleh diimport masuk ke dalam negara? Adakah wujud ketirisan berkaitan agensi-agensi di bawah? Jabatan Pertanian DOA, Kastam, mereka perlu jawab. Hanisa Hasanuddin, Berita Al Hijrah.
Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menegaskan penjualan kurma dari Israel di dalam negara secara langsung telah menyumbang kepada kezaliman berterusan Zionis terhadap rakyat Palestin. Jelasnya, penjualan tersebut merupakan satu perkara yang tidak wajar berlaku dan telah menyentuh sensitiviti umat Islam. Dan dalam konteks apa yang disebut tadi itu menjual kurma yang produk daripada Israel, ini sudah tentu secara tak langsung kita membantu rejim Israel tadi itu untuk meneruskan usaha-usaha jahat mereka itu untuk membunuh rakyat Palestin di situ. Jadi sebab itulah saya nasihatkan yang pertama kepada penjual, saya pun tidak pasti, yang itu mungkin Anis kena tanya kepada kementerian yang berkaitan lah bagaimana produk tersebut boleh terlepas di negara kita ini. Tetapi since dia dah terlepas, maka saya harapkan sangat kepada pemborong, penjual, banyak lagi kurma daripada negara lain yang bukan negara Israel. Okey, so why not kan kita sokong. Jelasnya, pihak pemborong, pembekal dan juga pengguna perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan tiada aktiviti jual beli barangan negara haram itu di pasaran tempatan. Beliau juga yakin pihak berkaitan mampu mencari penyelesaian untuk mengekang kemasukan kurma Israel yang telah menebusi pasaran negara ini. So antara ekonomi golongan Zionis yang mereka hasilkan ialah kurma-kurma ini. Dan saya difaham dan kita pun sedia maklum, mereka-mereka ni ada pula yang mendera dan memaksa golongan penduduk Palestin untuk menanam kurma dan menghasilkan kurma tersebut secara zalim. Jadi banyak sangat perbuatan zalim yang dilakukan. Jadi kita mesti ada rasa cakna sebagai orang Islam. Justru beliau berharap agar usaha rakyat Malaysia untuk membantu penduduk Palestin sentiasa berterusan dan tidak pernah berhenti sehingga kemenangan buat saudara Islam di sana tercapai. Satu, sebagai rasa syukur saya dan ucapan terima kasih saya lah kepada pihak TV Hijrah yang telah banyak membantu saya dah dalam tempoh setahun lebih ini. Saya dilantik menjadi menteri. Jadi banyak program-program yang saya rasmikan, yang saya hadir. Jadi TV Hijrah buat liputan. Jadi secara tak langsung memudahkan lagi usaha-usaha saya untuk disampaikan kepada rakyat secara umum. Jadi sebagai melahirkan rasa terima kasih saya, jadi saya datang hari ini. Sementara itu, sebanyak 100 pek Ramadan diagihkan kepada kaki tangan TV Al-Hijrah sempena menyambut bulan puasa. Sumbangan yang diagihkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar itu diberikan sebagai tanda penghargaan kepada TV Al-Hijrah. Beliau menyampaikan edaran itu di TV Al-Hijrah pagi tadi. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namazi Haris dan Ketua Pegawai Operasi Nazareh Muhammad. Yayasan Wakaf Malaysia YWM bersama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mengalih fokus kepada wakaf pendidikan tinggi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, selain dana zakat yang digunakan secara maksimum untuk pelajar di universiti, YWM perlu mempelbagaikan dana untuk membolehkan masyarakat berwakaf untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan. Falsafah dia, kita tak nak berikan sumbangan sama ada dana ataupun wakaf ini yang berbentuk one off. Hanya bagi habis macam itu. So sama ada yayasan wakaf ataupun PPZ zakat perlu pelbagaikan. Contohnya di zakat ada di bawah Mawib ada sekitar 38 program yang berlainan, yang secara asasnya ialah untuk mengeluarkan mereka ini daripada kepompong kemiskinan. Jelasnya inisiatif ini dijalankan bagi memberi dorongan kepada pelajar yang dibantu untuk membawa keluarga keluar dari kepompong kemiskinan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Bulan Wakaf Kebangsaan 2024, Wakaf Membangun Malaysia Madani. Turut hadir pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Datuk Norliza Abdul Rahim, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof serta Ketua Pengarah Jauhar Datuk Selamat Paigo. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia Dr. Rizwan Bakar berkata,
Kerjasama antara dua pihak ini bertujuan bagi menganjakkan dana wakaf pendidikan di peringkat kebangsaan. Sasaran yang besar sebenarnya, cuma untuk tahun ini kita mensasarkan untuk memberi beasiswa sekurang-kurangnya kepada 70 golongan yang memerlukan dana beasiswa wakaf, ya, dengan pendekatan CSR. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan dana ini? Mungkin dari tahun ke tahun, of course sasaran kita besarlah. Mungkin tahun ini kita sasarkan untuk permulaan RM1 juta Malaysia, dan tahun-tahun akan datang kita akan tingkatkan nilai dana tersebut. Terdahulu majlis dimulakan dengan sesi Wakaf High Tea Talk bertajuk Wakaf Pendidikan Pemacu Malaysia Madani oleh Dr. Rizwan dan Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid bagi berkongsi mengenai kerjasama yang dijalankan kedua-dua pihak. 600 mualaf di Wilayah Persekutuan menerima sumbangan wang tunai sempena Ramadan dan Aidilfitri. Sumbangan keseluruhan bernilai RM240,000 itu disampaikan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Jawi melalui siaran medianya berkata sumbangan tunai itu merupakan sokongan moral kepada mualaf untuk berpuasa, lebih-lebih lagi kepada golongan yang bakal menjalani ibadah itu buat pertama kali. Penerima sumbangan terdiri daripada penghuni Kompleks Darul Hidayah dan para pelajar tahap asas dan pertengahan serta mualaf yang baru menganut Islam. Kompleks Darul Hidayah Jalan Sentul melaksanakan pelbagai pengisian sepanjang Ramadan khusus untuk mualaf seperti tadarus Al-Quran, solat tarawih, ceramah dan tazkirah, iftar jama'i dan banyak lagi. Ramadan di Gaza. Peperangan dan kebuluran melenyapkan kegembiraan rakyat Gaza dalam menyambut Ramadan. Kegagalan rundingan damai untuk genjatan senjata menyebabkan rakyat Palestin terpaksa menyambut permulaan bulan puasa dalam suasana muram dan ketakutan. Hari pertama Ramadan di Rafah diselubungi kepulan asap serangan. Penduduk takut untuk keluar dan sambutan tidak semeriah dahulu. Ada yang merasakan sama ada mereka akan hidup atau syahid pada bulan ini. Dan ada yang memikirkan apakah juadah yang ada untuk berbuka. Bandar Gaza yang dulunya bercahaya pada bulan puasa, kini bertukar menjadi bandar mayat apabila lebih 300,000 bangunan dibedil dan lebih 30,000 rakyatnya syahid. Dalam pada itu, harapan dunia untuk melihat gencatan senjata di Gaza sebelum Ramadan musnah selepas Israel menolak permintaan Hamas yang mahu perang ditamatkan, pengunduran kekal tentera Zionis dan keperluan bantuan kemanusiaan di Gaza dibenarkan masuk. Manakala Israel hanya meminta tebusannya dibebaskan dan mahu perang diteruskan. Dalam pada itu, meskipun perang masih berlanjutan, namun rakyat Gaza tetap mahu menghidupkan bulan Ramadan. Di Rafah, ratusan rakyat menunaikan solat tarawih di dalam dan luar sekitar kawasan Masjid Al-Hadi yang musnah dibedil tentera Israel. Alhamdulillahi Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rakyat Gaza kekal tenang dalam menunaikan solat tarawih di runtuhan masjid ini. Mereka tetap mahu meraihkan bulan mulia ini walaupun diancam serangan Zionis yang tidak henti-henti. Rakyat Gaza terus berdoa agar Zionis laknatullah mendapat balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Memasuki 156 hari perang, Benjamin Netanyahu tidak mahu tenteranya berundur dari Gaza walaupun memasuki Ramadan. Sehingga kini 31,045 rakyat Palestin telah terbunuh dengan sebahagian besarnya adalah kanak-kanak dan wanita, manakala lebih 70,000 lagi cedera. Malaysia mengulangi pendirian menggesa agar kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB dihapuskan. Dan ia sebagai usaha untuk menamatkan keganasan dan kekejaman Israel ke atas rakyat Palestin. Mr. President, Malaysia holds the position that the exercise of the veto by permanent members of the Security Council should be regulated to prohibit it from being used unjustifiably or abused by permanent members against the wishes of the majority of member states. It should not be used in situations involving mass atrocity crimes
such as genocide, crime against humanity or war crimes. Sebelum ini, kuasa veto PBB dilihat sebagai punca utama perang di Gaza gagal dihentikan. Amerika Syarikat terutamanya dilihat banyak melindungi kekejaman Israel terhadap Palestin. Sejak perang 7 Oktober lalu, Amerika telah menggunakan 4 kali kuasanya dalam memveto suara majoriti. Malaysia is also of the view that to be effective and more accountable, the veto should be exercised by at least 2 of the P5 members and supported by 3 non-permanent members of the Security Council. The decision then must be supported by the General Assembly with a simple majority vote. Sebelum ini, Malaysia berulang kali mendesak agar kuasa veto 5 negara iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Rusia, China dan Perancis dimansuhkan kerana dilihat tidak berfungsi dan langsung tidak demokratik serta tiada tindakan diambil terhadap penjenayah perang dan jenayah kemanusiaan yang berlarutan termasuk di Gaza. Bagaimanapun, usaha untuk memansuhkan P5 itu dilihat sukar kerana 5 negara berkenaan tidak akan melepaskan kuasa veto eksklusif mereka. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim dan selamat malam.